sebahagian ulama mengatakan bahawasanya mungkin dan boleh berlaku kepada orang mutaakhirin untuk mereka melihat Rasulullah secara jaga, secara mata bertentang mata. Rasulullah ada hadir di tempat kita, begitu. Sebagaimana orang boleh jumpa Nabi Khidir, betul kan? Tuan-tuan percaya Nabi Khidir masih hidup? Ada 4 Nabi, 2 yang masih hidup di langit dan 2 yang masih hidup di muka bumi. Salah seorang di muka bumi adalah Khidir, salah seorang adalah Ilyas. Yang di langit adalah Nabi Idris dan juga satu lagi adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Khidir, kita boleh jumpa Nabi Khidir. Takkan kita tak boleh jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Imam Suyuti, hadis meriwayatkan bahwasanya al-anbiya wa ahya'un fi quburihim yusallun. Para nabi mereka hidup di dalam kubur mereka, yusallun, mereka sembahyang. Maksud para nabi ini annal arda la, dalam hadis lain sesungguhnya bumi di mereka tidak akan makan jasad-jasad para anbiya. Bumi tak akan telan jasad para anbiya, menandakan mereka itu hidup. Kalau orang syahid mereka tidak dimakan bumi. Ini kan pula Rasulullah, ini kan pula para nabi-nabi dan yang terdahulu, begitu. Jadi begitu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan pada malam ini saya akan sebutkan sedikit beberapa nas ulama-ulama kita dan beberapa kisah lah yang kita boleh kongsikan bersama berkenaan dengan melihat Rasulullah SAW secara jaga. Di depan tuan-tuan, di depan saya lah, saya bawa satu kitab dan satu risalah di dalam ini yang ditulis oleh Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, yang bertajuk Tanwirul Halaq fi Imkani Ru'yatun Nabiyyi wal Malak. Cerita berkenaan kemungkinan ataupun ada chance untuk kita hidup ini melihat Nabi wal Malak dan juga malaikat. Begitu. Itu tambahan lah. Lihat Nabi pun boleh, nak tengok malaikat pun boleh. Malaikat tu pernah berlaku juga ya. Salah seorangnya adalah sahabat Nabi namanya Imran bin Husain. Pernah dengar kan kisah ni? Salah seorang orang yang pernah melihat malaikat adalah Imran bin Husain dan bercakap-cakap dulu dengan malaikat. Bermaksud mungkin boleh berlaku pada kita juga. Imran bin Husain ni adalah seorang sahabat yang terkena penyakit buasir. Buasir. Kita pun ada kan? Jadi penyakit buasir ini ditimpakan kepada Imran bin Husain. Lalu dia bersabar sehingga kan kesabaran beliau menahan sakit buasir. Tuan-tuan, sakit ke sakit buasir? Tak tahu lah kan, soalan tak perlu ditanya. Pengalaman mungkin tak ada usaha-usaha. Kalau ada tu senyap. Okey? Baik. Malu tak baik. Buasir dia sabar tuan-tuan. Sabar. Akhirnya Allah Ta'ala bagi satu kelebihan kepada Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Setiap hari beliau akan diziarahi oleh malaikat, bagi salam pada dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi salam pada Imran bin Husain. Malaikat dia tengok. Hadis ini diriwayatkan. Kemudiannya bila sampai pada satu tahap yang dia kata aku tak boleh nak sabar dah, aku terpaksa berubat. Dia kata iktawai itu, maka aku berubat dengan cara al-kai. Iktawai itu aku berubat dengan cara perubatan yang disebutkan sebagai al-kai. Pernah dengar al-kai? Al-kai ni dia membakar besi panas. Besi panas tu dia letakkanlah pada tempat-tempat yang sakit begitu. Dia unsurnya besi panas ataupun api lah yang panas. Al-kai ni makruh, tidak disukai oleh Nabi SAW. Tapi salah satu daripada perubatan yang ada pada zaman dahulu lah. Bermaksud mungkin dia iktawa tu maksudnya dia panaskan besi, dia cucuk lah kat mana-mana kan, yang patut dicucuk. Begitu. Iktawa itu al-kai, tuan-tuan type dalam internet al-kai. Boleh tulis kan? Yang ada font Jawi alif lam kaf ya. Type pada image, Google Image akan keluar. Akan nampak, kita boleh gambarkan bagaimana perubatan itu. Dia akan tunjuk gambar besi, mungkin besi panjang ataupun besi yang cangkok macam tu, tunjukkan dilekatkan pada api dan letakkan pada tempat-tempat yang sakit. Itu dia bagi al-kai. Lalu Imran bin Husain buat macam tu untuk mengubat penyakit buasir dia. Sejak pada itu dia kata, aku berasa sangat sedih kerana malaikat sudah tak datang bagi salam pada aku. Dia rasa sangat sedih. Lalu dia kata, taraktul kayya fa'ada. Bila aku berubat dengan al-kai ni, malaikat tak datang, maka aku tinggalkan al-kai
berubat dengan cara itu, malaikat datang semula untuk berbicara, mengirim salam, bertanya khabar dengan aku. Itu salah satu kemungkinan manusia untuk melihat malaikat. Yang kita nak cerita sebenarnya untuk keluar tajuk tu kita nak cerita di sini adalah melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Disebutkan di sini pendapat daripada Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Satu saya sebutkan sini dalam kitabnya Al-Munqizu min ad-Dhalal, katanya hatta annahum wa hum fi yaqazatihim yushahiduna al-malaikata wa arwah al-anbiya wa yasma'una minhum aswatan wa yaqtabisuna minhum, kata Imam Ghazali dalam kitab Al-Munqiz min ad-Dhalal. Dia kata apa? Sehingga kan ada sebahagian daripada para wali Allah yang mereka ini hatta anhum wa hum fi yaqazatihim yushahidu wa hum fi yaqazatihim yushahiduna al-malaikah. Mereka pada jaga mereka melihat malaikat, satu, wa arwah al-anbiya, dan juga roh para nabi, wa yasma'una minhum aswatan. Bukan saja melihat, dengar daripada mereka suara-suara malaikat, suara-suara para nabi dan juga para rasul, wa yaqtabisuna minhum, dan mereka juga boleh menyentuh ataupun menyerupai ataupun mengikut kepada perbuatan ataupun menceritakan apa yang telah mereka lihat Nabi dan juga Rasul di dalam jaga mereka sebagaimana yang mereka lihat. Jadi itu satu pendapat daripada Imam Al-Ghazali rahmatullahi ta'ala alaih. Kemudian yang kata Ibnul Arabi, ini bukan Ibnu Arabi, dia beza, Ibnul Arabi, katanya wa ru'yatul anbiya wal malaikatu wa sama'u kalamihim mumkinun lil mu'min karamatan walil kafiri uqubatan intaha. Kata Ibnu Arabi, dia kata melihat nabi-nabi, melihat para malaikat, mendengar percakapan mereka adalah mumkinun lil mu'mini karamatan. Ia adalah satu perkara yang mungkin, yang ada chance untuk berlaku sebagai karamatan, sebagai kemuliaan. Bermaksud tuan-tuan, sesiapa yang melihat fenomena begitu, itu adalah karamah kepada dia. Apa? Kemuliaan. Maksudnya dia sudah mungkin mencapai tahap wali Allah Ta'ala ke kan. Kita kuwali kan. Itu kita. Yang mereka itu wali Allah, Masya Allah, sangat tinggi kedudukannya. Malaikat pun sangat suka bertemu dengan mereka, para nabi dan rasul pun sangat suka bertemu dengan mereka. Walil kafiri uqubatan, dan bagi orang kafir ia sebagai uqubah, sebagai penghinaan, sebagai menyatakan rasa menunjukkan bahawa mereka itu adalah golongan orang yang akan mendapat azab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang Ibnu Arabi pun mengatakan orang kafir pun boleh tengok, tapi sebagai uqubah, sebagai nak menyatakan bahawa mereka itu sangat jahat, sebagai balasan buruk kepada mereka. Begitu tuan-tuan. Jadi ada chance tak kita ni, saya bercakap depan, tuan-tuan semua ada chance? Ya, sudah tentu ada chance untuk kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Jadi itu adalah pembahasan sedikit yang saya bawakan kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Maka kita akan sebutkan beberapa kisah ulama-ulama kita yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara jaga, memerhati Rasulullah dan sebagainya, dan bahkan Rasulullah memberikan manfaat kepada mereka. Disebutkan oleh Syekh Sirajuddin bin Al-Mulaqqin fi Tabaqatil Awliya. Ini ada kitab Tabaqat Al-Awliya. Qala Syekh Abdul Qadir Al-Kailani, aku telah kata Syekh Abdul Qadir Al-Kailani, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum zuhur. Sebelum zuhur dia kata. Sebelum zuhur Rasulullah datang dan aku nampak. Faqala li, Rasulullah kata kepada saya, ya bunayya lima lam tatakallam, wahai anak muda, kenapa kamu tak bercakap? Kenapa kamu diam je? Bukan bisu, maksudnya tak bercakap. Kamu diam saja, duduk di sini. Aku berkata kepada Rasulullah berdialog, ya abata ana rajulun a'jami, kaifa atakallam al fusaha di Baghdad. Kisah ini berlaku di Baghdad. Wahai Rasulullah, macam mana aku nak bercakap, berbicara, sedangkan aku ni a'jami, aku ni bukan orang Arab. Orang Baghdad ni, mereka pandai, fusaha, sangat fluent, sangat lancar mereka bercakap Arab. Aku duduk sini cokoh je lah kan. Senyap je lah. Faham ke cokoh ni? Duduk diam je lah. Kenapa? Mereka cakap semua Arab, saya faham sikit-sikit je lah kan.
nak betul-betul tu tak boleh macam kita lah. Nak tulis Inggeris tu boleh, nak cakap tu kan dia tergeliat lidah. Ada orang yang boleh cakap, nak tulis tu caca berbuah pula. Begitu. Baik, jadi ini yang berlaku kepada Syekh Abdul Qadir Al-Kailani. Kemudian dia kata, kemudian Rasulullah SAW kata padanya, iftah fak, buka mulut kamu. Ni dialog, buka mulut awak. Pula kan? Buka mulut kamu, iftah fak, fafatahu, fatafala fihi sab'an. Kemudiannya dia buka lah mulutnya. Bila dia buka mulut, tuan-tuan, Rasulullah membuat isyarat ludah di dalam mulut Syekh Abdul Qadir Al-Kailani, maka dia menjadi salah seorang fusaha wal bulagha, orang yang pandai terus bertutur bahasa Arab. Tuan, masya-Allah. Tu keberkatan ludah Nabi sehingga orang tu boleh cakap bahasa Arab. Dia pada asalnya diam, seribu membatu duduk di tepi tu, tiba-tiba boleh bertutur berbahasa Arab secara hebat. Tak payah datang kursus Arab kat bawah. Tuan kan. Tetapi kena jumpa Nabi dulu lah. Minta kepada Allah, ya Allah, bila jumpa Nabi, berilah aku pandai bahasa Arab bila jumpa Nabi. Bukan itu yang kita nak. Kalau kita boleh jumpa Rasulullah, ya Allah, nak peluk sekali pun tak murah. Begitu kan. Kan ada cerita laukana bainana al-habib. Ditanyakan pada soalan pada ramai orang kan. Antara salah satu yang menariknya adalah kepada seorang perempuan yang berpurdah tu, yang ditanya, kalau Rasulullah ada di samping, kamu jumpa Rasulullah, apa yang kamu nak buat? Terus tuan-tuan dia terkesima dengan soalan tu. Dia kata apa? Hazal soal dia kata, soalan ni susah ni Pak. Terus menangis. Lau kana bainana al-hab, kita pun sedih berdua menangis. Kita tengok orang menangis, kita pun nak menangis. Padahal kita sebenarnya melahirkan rasa menangis itu adalah kerana mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, begitu sehingga orang boleh rasa cinta pada Rasulullah ni sampai tak tahu nak cakap macam mana kan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan nak jumpa Rasulullah nak pandai bahasa Arab, nak boleh peluk sekali pun tak apa. Nak boleh menatap wajah Rasulullah yang mulia itu pun sudah menjadi satu perkara yang sangat besar di sisi kita, insya-Allah. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pilihannya saya nak simpulkan tentang perkara yang kedua ini, iaitu melihat Rasulullah secara jaga itu, saya katakan di mula-mulaan tadi, ia adalah khilaf ulama. Kalau selepas ni kalau tanya mana-mana ada kata tidak mungkin berlaku, itu benar, ada wajah dalilnya berdasarkan kalam-kalam ulama tadi, iaitu melihat di akhirat. Maksud yaqazah tu maksudnya melihat secara real, secara jaga di akhirat, melihat maksudnya sahabat Nabi yang yaqazah melihat Rasulullah di Madinah, ataupun melihat Rasulullah secara dekat ketika mana mendapat syafaat Rasulullah. Dan kalaulah jumpa pendapat kata ia boleh mungkin, iaitu juga pendapat-pendapat daripada ulama-ulama yang bukan calangnya, Imam Ghazali, Imam tadi disebut Ibnul Arabi, yang semua itu mereka mempunyai nilai yang tinggi dalam keilmuan mereka. Jadi muslimin dan muslimat jangan bergaduh dengan balah. Saya cakap sebab siap-siap ni sebab apa? Kat luar sana tu balah. Dan Imam Suyuti karang risalah ni pun sebab berbalah pada zaman dahulu. Sampai bergaduh-gaduh tuan-tuan. Ini sesat, cerita tak masuk akal, bid'ah, perkara yang jauh daripada kebenaran dan sebagainya. Saya tak naklah menimbulkan polemik begitu, nanti dituduh pula dan sebagainya. Saya sebut betul-betul kalau pendapat yang mengatakan melihat Rasulullah itu tidak mungkin secara yaqazah itu adalah juga kuat. Bahkan ulama sekarang antara yang menyokong adalah Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Kenapa? Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, beliau sendiri mengatakan tidak mungkin berlaku melihat Rasulullah secara yaqazah. Dan mereka yang mengaku melihat Rasulullah secara yaqazah boleh kena ta'zir, dia kata. Tengok dalam web dia lah, dia kata begitu. Mufti hari Jumaat pun alim, sangat alim, dia kata dia tengok Nabi secara yaqazah. Begitu macam mana? Bukan nampak ulama bergaduh, tetapi mereka berkhilaf, tapi berkhilaf secara harmoni. Yang nak gaduh ni kita, yang bodoh ni kan, yang tak pandai ni kita, yang masih nak bergaduh sana bid'ah sini, menyebabkan umat berpecah belah. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, konklusinya, kesimpulannya, kalau tanya saya lebih cenderung kepada pendapat mungkin boleh berjumpa dengan Rasulullah SAW secara yaqazah, secara berhadapan melihat Rasulullah SAW sesuai dengan tingkatan keadaan kita lah.
Kalau dalam keadaan kita ini bertemu Rasulullah, kita dalam keadaan soleh, insya-Allah itu adalah antara tanda kebaikan kita. Tapi kalau kita rasa kurang soleh tapi jumpa Rasulullah pun dalam keadaan yang tidak menyeronokkan, itu tanda kita itu hendak ditegur oleh Rasulullah SAW. Kan ada cerita kisah-kisah melihat Rasulullah tapi Rasulullah membelakangkan dia. Kan? Ustaz, saya tahu dalam mimpi itu memang Rasulullah SAW, tapi Rasulullah membelakangkan. Macam mana? Itu tandanya itu berita baik, tapi berita baik dalam masa yang sama kamu perlu membetulkan amalan kamu. Ada riwayat kisah cerita ada ulama yang mimpi jumpa Rasulullah SAW, tapi mukanya kabur, tak nampak, ditutup oleh awan, ada something. Mimpi jumpa Rasulullah tapi kabur. Begitu tuan-tuan. Masya Allah. Ada juga yang mimpi Rasulullah SAW dalam keadaan menangis bila jumpa dia. Lagi teruk tuan. Mimpi Rasulullah tapi Rasulullah menangis. Pakaiannya yuk. Mana? Kita nak jumpa Rasulullah, kenalah Rasulullah suka, gembira, sambut kita, kirim salam kat kita kan. Itu yang kita nak. Dia nampak pun kita menangis Rasulullah. Something wrong. Tapi mimpi jumpa Rasulullah. Begitu. Begitu dan diriwayatkan kisahnya lalu ditanya kepada orang yang alim, kenapa saya mimpi Rasulullah, jumpa Rasulullah, mesti Rasulullah menangis dan sebagainya. Ini yang takbir mimpi kata, kamu angkat kasut kamu, angkat sepatu kamu. Bila dia angkat tuan-tuan, di bawah kasutnya rupa-rupanya ada satu kertas, satu tulisan yang tertulis Muhammadur Rasulullah. Selama ini rupa-rupanya dia memijak nama Nabi SAW, sehingga kan maksudnya kerap kali jumpa Rasulullah menangis. Dia tak perasan tuan-tuan, tak sedar, menyebabkan Rasulullah menangis begitu. Sebab memijak nama Nabi SAW yang mulia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Itu yang kedua yang kita boleh sentuh sama-sama pada malam ini berkenaan andainya kita bertemu dengan Rasulullah, itulah ketika mana di dalam yaqazah, itu adalah satu perkara yang mungkin. Yang terakhir sekali tuan-tuan, nak berjumpa dengan Nabi SAW, nak berjumpa dengan Rasulullah SAW di akhirat. Di dunia ni itu saja jalannya, sama ada yaqazah, jaga ataupun mimpi. Yang ketiga, macam mana kita nak cari ataupun jumpa Rasulullah SAW di akhirat? Ustaz, boleh cari ke Ustaz? Ya, boleh cari. Dalam keadaan manusia sejak daripada zaman Nabi Adam sampai umat terakhir yang melihat kiamat tersebut penuh Ustaz, pada masyarakat itu penuh. Ustaz, boleh cari ke Ustaz? Ya, boleh cari. Itu jawapan. Macam mana nak cari Ustaz? Kita ni dosa banyak, nak kena rempik-rempik lagi, dah tak ada baju apa semua. Kalau kita duduk jauh dengan Rasulullah Ustaz, macam mana nak jumpa Rasulullah Ustaz? Boleh cari. Boleh cari dengan amalan kita, dengan bekalan kita bawa di dunia. Soalan ini pernah ditanya oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Ahmad. Rasulullah SAW satu hari berjumpa dengan Anas. Kemudiannya Anas pun ambil peluang. Anas tuan-tuan hamba kepada Rasulullah ataupun budak yang berkhidmat dengan Rasulullah SAW, khadam. Dia berkhidmat dengan Rasulullah. Ketika itu dia baru umur tuan-tuan 10 tahun. 10 tahun, budak lagi tuan-tuan, Masya Allah. Dan ibunya yang soleh, yang solehah, sanggup memberikan anak untuk khidmat pada Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita ada anak kecil yang boleh kita rasa dia boleh khidmat ke Islam, hantar Batafi ke mana-mana, tiru macam perbuatan orang yang soleh sendiri. Boleh khidmat ulama mana-mana, bagi, tidak kisah. Jadi kamu khidmat kepada, sebagaimana ibu Anas ini, bagi Anas khidmat pada Nabi SAW. Satu hari Anas tanya kepada Rasulullah, sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an yashfa'ani yaumil qiyamah faqala ana fa'il. Satu hari aku datang jumpa Nabi, tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku minta kepada kamu untuk bagi syafaat kepada aku, wahai Rasulullah, di hari kiamat. Kata Nabi, ana fa'il, aku akan bagi kamu syafaat. Tu dia tuan-tuan, jaminan Nabi SAW kepada Anas, aku akan bagi kepada kamu syafaat. Salah seorang yang confirm dapat syafaat Nabi, kata ulama, ialah Anas bin Malik. Cerdik tak tuan-tuan budak ni? Cerdik. Dia baru budak tuan-tuan, budak dah fikir macam mana nak selamat di akhirat. Sampai dia tahu yang boleh selamatkannya tidak ada lain, orang adalah melainkan Rasulullah SAW. Sampai minta kepada Nabi. Kalau kita lah budak 10 tahun, budak dah jangan tak aku minta kepada abang nak PlayStation gitu. Tu budak-budak kita, anak-anak kita 10 tahun, 11-an tahun pun, 12 tahun, dah 6 je tu. Saya UPSR ni kalau dapat 5A, saya nak iPad, iPod, iPad ke apa macam-macam, tu
Itu permintaan zaman kita lah. Anas bin Malik, Masya Allah, tengok apa dia minta. Wahai Rasulullah, yashfa'li, bagi syafaat pada aku hari kiamat. Kata Rasulullah, ana fa'i, aku pasti akan syafaat. Kemudiannya qala, timbul rasa takutlah. Walaupun Rasulullah janji nak bagi syafaat, dia timbul rasa masih lagi kurang selamat. Tengok tuan-tuan sifat dia, masih lagi rasa kurang selamat. Qala qultu ya Rasulullah, fa aina atlubuka? Wahai Rasulullah, hari akhirat nanti mana aku nak cari kamu? Nak minta syafaat ni nak cari kat mana? Tu soalan dia. Ni kita nak cari Rasulullah ni, soalan bocor lah ni tuan-tuan. Nak cari kat mana? Berdasarkan soalan bocor daripada Anas. Dia tanya Nabi SAW, soalan bocor. Nak cari kat mana nanti tuan-tuan kena ingat lah ni. Di akhirat nanti ingat, oh Rasulullah kata nak cari Nabi ni tempat dia. Walaupun jauh sekali sanggup merenangi. Kenapa? Yang tak sanggup dah berada dalam keadaan yang kita ni rasa nak masuk syurga ke neraka, baik pun cari Rasulullah, minta syafaat. Tuan-tuan pun kena minta. Katanya fa'aina atlubuka ya Rasulullah, mana pun cari kamu ya Rasulullah. Soalan sangat baik daripada budak yang setahun jagung saja. Qala utlubni awwala ma tatlubuni ala sirat, kata Nabi. Mula-mula sekali cari dekat sirat. Kata Rasulullah. Ke mana nak cari Rasulullah? Mula-mula cari dekat titian sirat. Ustaz, kat mana titian sirat? Nanti akhirat ni dia tahu kat mana ni. Tahu tak? Dia tahu. Tanya saya sekarang, Allah Alam, tak tahu kat mana tu. Nak kat atas ke kat bawah ke. Tapi Allah Ta'ala akan bagi nampak. Kita akan tahu tempat-tempat dia. Cari pertama sekali di titian sirat. Macam mana nak bagi Ustaz? Macam-macam cara lah. Kalau amalan kita hebat, baik, tak ada peluh yang menenggami, yang tenggelamkan kita, maka kita akan pergi secara pantas untuk cari Rasulullah SAW di titian sirat. Buat apa di situ tuan-tuan? Buat apa Rasulullah di sirat? Rasulullah berada di sirat, kata ulama syarah-syarah hadis. Rasulullah SAW memberi syafaat kepada orang yang nak melintas sirat. Rasulullah sedang memberi syafaat orang nak melintas sirat ni. Yang mana nak melintas sirat bawahnya neraka kan. Daripada fahaman kita yang umum, bahawa sirat adalah neraka. Sesiapa yang tak sampai nak lepas sirat, maka dia akan jatuh ke dalam neraka. Rasulullah, walaupun orang pertama yang dibolehkan untuk masuk syurga adalah Rasulullah, bayangkan tuan, Rasulullah sangat sayang pada umatnya. Rasulullah keluar balik cari duduk di sirat. Tuan-tuan, insya-Allah Rasulullah begitu. Kan para nabi dan rasul, mereka yang pertama kali akan menjejak kaki ke syurga Allah. Pertama orang masuk adalah Rasulullah. Suatulah barulah orang nabi-nabi dan rasul lain, maknanya barulah umat Nabi SAW. Rasulullah sanggup turun semula cari di titian sirat untuk memberi syafaat kepada umatnya. Baik. Qala qultu fa in lam alqaka 'ala sirat. Soalan kedua. Rasa risau lagi, ya Rasulullah, kalaulah tak jumpa kau dekat sirat, nak cari kat mana? Soalan budak kan macam tu, tak dia akan tanya banyak. Ayah, ni kenapa? Ayah kenapa? Ayah kenapa? Ayah ni burung apa? Murai nak. Burung apa? Murai nak. Burung apa? Murai. Itu kan iklannya kan. Burung murai ke? Baik, itu iklan. Macam ni juga sifat budak-budak dia tanya, Rasulullah, kalau tak jumpa Rasulullah dekat sirat, tak jumpa, nak cari dekat mana? Kata Rasulullah, fatlubni 'indal mizan. Tak jumpa, kamu cari tempat kedua, itulah mizan, timbangan. Carilah tempat yang kamu nak timbang amal baik, amal buruk, cari kat situ. Buat apa tuan-tuan? Nabi juga sedang memberi syafaat kepada umat Indonesia. Rasulullah tunggu tuan-tuan. Rasulullah akan tunggu tuan-tuan dekat mizan. Tengok ni, oh ni umat aku ni Muhammad ni, ini rahmat ni. Oh Masya Allah, tengok cahaya ni berada di atas kepala kesan pada wudu kan. Urran muhajirin, Rasulullah akan kenal. Rasulullah yang rindu kat kita, dia akan kenal dengan urran muhajirin, dengan cahaya yang ada kesan-kesan daripada wudu. Rasul tengok kita dengan muka sayu, nampak muka bagus ni, cuma satu yang lewat manu subuh ni tuan. Oh, berat kepada dosa dan sebagainya. Rasulullah akan bagi syafaat pada umat. Tunggu tuan-tuan, Rasulullah di mizan. Sedangkan buat apa Rasulullah duduk di mizan tu? Buat apa? Rasulullah tentu memberi syafaat kepada umat. Yang mana yang tidak, yang berat kepada yang kitab kiri, maka akan menyebabkan Rasulullah memberi syafaat boleh mengangkatnya masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudiannya qultu fa illam alqaka, dia tanya soalan yang terakhir, masih rasa kurang yakin. Kalau tak jumpa, sebab luas kan,
maklumlah itu adalah sifat seorang kanak-kanak. Dia kata fatlubni 'indal haudi fa inni la ukhti'u hadhihi salas al-mawadi. Yang terakhir kata Nabi, kalau tak jumpa kamu carilah aku di al-haud, iaitulah kolam Nabi. Yang kita panggil sebagai al-kautsar lah. Inna a'tainaka al-kautsar, itulah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inni la ukhti'u hadhihi salas al-mawadi. Sesungguhnya wahai Anas, aku pasti tak akan salah berada di tiga-tiga tempat. Maksudnya aku pasti akan ada salah satu, dua, tiga tempat. Tuan-tuan, soalan bocor ni. Kalau tuan-tuan dah pergi ke Sirat tak jumpa, cari di Mizan. Kalau cari Mizan tak jumpa, pergi ke Haud. Kalau jumpa di Haud tu, insya-Allah akan masuk syurga. Begitu tuan-tuan. Kita kena cari Nabi SAW. Jumpa Nabi di akhirat dalam keadaan kita ini hendaklah bersama-sama kita niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini antara faedah yang kita boleh dapat, sebagian ulama mengatakan Rasulullah sebut perkara-perkara ini menunjukkan urutannya. Mula kita akan lalu sirat, kemudian akan lalu mizan, kemudian barulah kita akan sampai di haud, kemudian barulah akan masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi ada juga yang khilaf, sama ada sirat dahulu ataupun haud dahulu. Sirat tu titian sirat kan, kita lintas, kalau jatuh masuk neraka. Kalau ikut fikiran kita, susunannya mesti adalah kita timbang dulu kan, kemudian kita lalu sirat. Kalau yang tak berjaya masuk neraka, jatuh. Yang berjaya di hujung titian sirat tu akan ada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi sebagian ulama mengatakan tidak sedemikian peraturannya, ikutannya mengikut kepada hadis ini. Mula-mula sirat dulu, sirat semua lalu masuk. Daripada kalau sirat dahulu, neraka bukan berada di bawah jambatan sirat. Jambatan sirat itu adalah permulaan kepada azab mereka-mereka yang ingkar, kufur kepada Allah Ta'ala, akan ditarik oleh cangkuk-cangkuk yang berada di titian sirat tersebut. Yang mana titian sirat di bawahnya itu adalah daripada gaung-gaung neraka, bukan neraka ni, gaung-gaung sahaja. Kita akan terkena azab di situ dan kita akan sambung sebelum perjalanan sampai di ujung, akan ditimbang pula. Sebab yang dua namanya adalah mizan. Kalau dah susah di sirat tuan-tuan, jalan pun mengesok, tahulah mizan macam. Kita akan tahulah kita timbangan berat belah kanan ke belah kiri. Di sirat tadi pun susah, letih, lintas dan sebagainya. Ada yang kata Nabi SAW melintas sepantas kilat, seperti angin yang lalu. Ada yang mengesot jalan biasa, ada yang jalan bunuh hidung. Begitu tuan-tuan, masya-Allah. Baik, jadi turutan yang ketiga, apabila kita di mizan, barulah kita akan sampai di haud Nabi SAW. Itulah kata sebagian syarah ulama, setiap orang akan lalu di haud. Sekiranya dapat minum daripada air tangan Nabi, bahawa kita akan masuk syurga. Tak dapat, kita akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Perbahasan itu panjang, kita mungkin boleh buat kuliah lain berkenaan dengan ahwal yaumul qiyamah, kegemparan pada hari kiamat. Banyak cerita yang kita boleh ceritakan di sini. Kesimpulannya, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita nak bertemu dengan Rasulullah SAW di ketiga-tiga dimensi inilah yang saya sebut. Pertama, di dalam mimpi, ya Allah kurniakan kami, amin. Yang kedua adalah yaqazah, kalau mungkin kita bertemu dengan Rasulullah, kami nak sangat ya Allah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW secara yaqazah, amin. Yang ketiga sudah tentulah yang terakhir, kalau tak mampu jumpa di dunia, tak pernah menatap wajah Rasulullah di dunia, sudah tentu kita ingin sekali mendapat syafaat Nabi SAW di akhirat kelak, dan seterusnya masuk syurga bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, di akhir penutup ini saya mengajak kita semua, marilah sama-sama untuk kita banyakkan mengingati Nabi, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghayati sirah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang menyebabkan kita begitu bertuah berada di atas muka dunia ini, menghirup udara yang baik ini, adalah kerana jasa dan juga pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini akan membuka mata kita agar kita terus bersemangat untuk berselawat dan juga memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum kita tangguh, mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim
وبارك عليه وعلى